macam Okey, kita teruskan dengan persembahan yang kedua. Daripada PKD Pasir Mas, kategori pengurusan, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir pada hari ini, para juri-juri yang hadir dan tidak sama, dan kepada para hadirin dan hadirat sahabat-sahabat anda semua. Kami kumpulan Mas-Q dari PKD Pasir Mas. Tajuk projek kumpulan kami ialah penggunaan susu tepung penuh krim di dalam bantuan bakul makanan. Program pemulihan kurang zat makanan tidak digunakan sepenuhnya. Definisi susu tepung penuh krim. Susu tepung yang terdapat di dalam bantuan makanan yang diberikan kepada kanak-kanak kurang zat makanan yang miskin bagi membantu menaikkan berat badan yang berada di bawah program pemulihan kanak-kanak kurang zat makanan. Kanak-kanak kurang zat makanan adalah kanak-kanak yang terbantut pertumbuhannya, kurang berat badan, sama ada terbantut atau susut. Sekarang, mari kita saksikan suasana di sebuah klinik kerajaan. Ni kira anak aku kurangnya tak makan ni. Kita panggil KTM. Saya ninja tak apa semua. Makan tak semua tak sih. Makan nasi tak sih. Mana nak buat? Pak pun jadi lagu tu. Saya orang makan dah. Tak boleh tau. Saya makan je tak apa. Tak sih makan kapur. Oh, itu lah. Okey. Mesti boleh masuk je dalam bantuan bangku makan ni lah. Kan? Jadi, misi susu. Ni misi susu ni kena batu bagi minum lah deh. Lepas tu, ada resipi ni misi sekali nanti buat di rumah. Pergi ke anak dah. Isi minum. Sudah tu. Dia adik belum makan. Dia buat ke adik lah. Penggunaan bantuan bakul makanan memerlukan pemantauan secara berkala untuk memastikan keberkesanan program ini mencapai tahap yang kami inginkan. Jadi, untuk mencapai matlamat tersebut, sesi lautan rumah diadakan secara kerap untuk menilai keberkesanan program yang kami buat. Sekarang, mari kita saksikan sketsa lawatan rumah di rumah ibu dan anak ini. Anda dapat lihat apa yang berlaku, bukan? Walaupun dia telah diberi bekalan susu, tetapi penggunaan susu tidak seperti yang kita inginkan. Jadi perbincangan demi perbincangan telah kami lakukan untuk mengatasi masalah ini. Di antara perbincangan tersebut, kita adakan perbincangan juga bersama matron yang menjaga. Sekarang kita saksikan sesi perbincangan bersama jurawat yang menyelia. Dia tak naik berat badan. Ada orang tumbuh banyak pun ada. Tak apa jadi susu. Kenapa aku makan dari kita? Si, mungkin melawak merasa ruan. Tak apalah nanti kita buat.
saya tunjuklah betul. Tuan-tuan dan puan-puan, mahukah masalah ini kita biarkan begitu sahaja? Jika ianya tidak dapat diatasi, ia akan memberi kesan jangka masa pendek dan jangka masa akan datang, terutama kepada kanak-kanak tersebut. Kerana kanak-kanak ini adalah harta, permata dan aset negara. Sekarang, kita saksikan pula perbincangan kita di antara penyelia jururawat dan juga pegawai sains pemakanan. Sampai 45 bulan memberikan makanan. Kita memperuntukkan sebanyak RM9,000 untuk makanan tersebut, tapi ia tidak berkesan. Oleh itu kita harus cari jalan penyelesaian, saya rasa. InsyaAllah saya cuba. Dengan menggunakan rajah tulang ikan, analisa teknik, verifikasi punca masalah, agihan borang soal selidik serta lembaran semakan. Akhirnya, kami mendapati terdapat 5 sebab utama mengapa kanak-kanak ini tidak diberi susu sepenuhnya. Yang pertama, ibu kurang kreatif dalam penyediaan susu. Yang kedua, ibu kurang pengetahuan. Yang ketiga, maklumat tidak jelas oleh kaki tangan. Yang keempat, kurang kekerapan pemberian susu. Dan yang kelima, penyimpanan tin susu yang kurang memuaskan. Berdasarkan rajah Pareto sebelum projek, sasaran penurunan adalah sebanyak 77%. Dari hasil perbincangan dengan kaedah SWOT kami gunakan, iaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Membuat lawatan rumah dengan menggunakan borang tambahan, iaitu senarai semak penggunaan susu tepung penempil. dan yang terakhir, Memberi buku resepi SPPK dan juga diary SPPK kepada ibu dalam proses penyediaan susu. selepas uji cuba yang pertama, pencapaian penurunan rajah Pareto kami hanyalah 76%, bermakna kami gagal. Kami perlu melakukan penambahbaikan untuk mengatasi masalah ini. Kelemahan ini, apa yang kami lakukan? Mari kita saksikan sesi lawatan rumah yang seterusnya. Si Maria ni nak beli buku baru, nak tengok buku lama. Buku hak kita beli ni hari tu kat mana? Saya ni pergi sekolah. Mai ko saya yang habis tahu lah kat mana. Adik tak mana dia. Mana kalau nak buku hak mesti hak ni. Wah, ani terlalu dah sana. Sudah kita ada Oh, tak ni mana buat. Ada izin nak ya. Buat ambil buat. Selepas lawatan ke rumah dengan pemberian buku resepi yang baru serta menarik dengan resepi yang lebih sedap dan praktikal, kita biarkan ibu dengan resepinya dan biar cara dia mengolah bagaimana dia untuk memberi susu kepada anaknya. Sekarang, sama ada ia berkesan atau tidak, kita lihat pada sesi klinik yang seterusnya.
boleh? Nak tengok lah dah minum susu ke apa dah. Oh, naik boleh dah berat hari ni. Komel dah. Makan kenapa boleh dah naik berat ni? Oh, mak buat kan nak susu baru ni? Ha. Suka. Oh, bagus tak ni? Oh, boleh kena semua lah. Okey, lah ni. Lah ni orang tak pandai gini KTL. Pandai ke boleh je KTL simpan baswear susu dengan resipi baru dah. Tahniah mak. Oh, tahniah ni. Tahniah mak suka dah resipi. Melalui percubaan yang kedua, ya, kami berjaya. Pencapaian penurunan pada rajah Pareto yang kedua adalah sebanyak 90%. Adakah projek kami memberi keuntungan? Ya. Pertama, penjimatan kos sebanyak RM13,255. Menguntungkan, bukan? Kadar kenaikan berat badan baik, kanak-kanak KZM akan pulih dengan cepat. Dan semestinya peruntukan wang kerajaan dapat dikurangkan. Kedua, penjimatan jam sebanyak 27 jam. Masa yang berlebihan ini boleh kita gunakan untuk program kesihatan yang lain. Yang ketiga, pengetahuan anggota kesihatan meningkat sebanyak 28%. Dan pada penjaga meningkat sebanyak 68%. Keempat, kepuasan pelanggan bagi anggota kesihatan meningkat 33% dan penjaga sebanyak 54%. Kelima, peratusan kanak-kanak yang berjaya mengambil susu tepung penuh krim meningkat kepada 81%. Manakala kebersihan dapur meningkat sebanyak 68%. Penyeragaman, tindakan susulan serta peruntukan pemantauan telah kami lakukan. Kesimpulannya, kanak-kanak KZM dapat memenuhi keperluan susu mereka, pulih KZM dengan cepat, mengelakkan pertumbuhan terbantut. Peratusan pulih KZM telah mencapai sebanyak 85% bagi tahun pertama, bagi tahun pertengahan yang pertama. Syabas. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada kumpulan Maski dah. Satu persembahan kalau kira dalam 70% ada. Tak apalah, mereka awal dah. Kira salah satu persembahan yang ikut format baru dah untuk kumpulan lain dah. Ini salah satu contoh lah kalau nak ambil dah. Tahniah kepada semua ahli kumpulan yang suka kreativiti dah. Cuma sini saya nak tanya, apa beza menu dulu dengan yang terbaru tu? Yang mula awak bagi Yang buku resipi pertama tu. Buku resipi pertama. Yang buku resipi pertama tu kita bagi yang tidak berwarna lah. Jadi dia tidak menarik minat lah. Jadi dia macam dengan buku sekolah dia katakan. Jadi kita buat penambahbaikan, kita buat warna jadi dia nampak menarik untuk menu resepi tu. Iyalah. Maknanya ada kajian di situ. Awak kata berjaya tu lepas buat color tu. Berjaya sebab kita pergi buat lawatan rumah. Okay. Kita ajar ibu buat cara menu yang terdapat dalam resepi tu, dan ibu berjaya lah mengikut arahan dalam buku resepi tu dan pelbagaikan menu yang ada dalam resepi tu. Kalau dalam Viva dia nak bukti tu lah, bukti kajian kita tu lah. Dan kita buat, kita ambil video tu. Patut data tu kena tunjuk kat kita lah. Okay. Sebab kita nak tahu dengan, sebab benda ni subjek dengan buat tu boleh meningkatkan insya-Allah lah untuk mereka berat balik.
kan? Okey. Satu lagi objektif awalnya awak kata 50 ke 80 sebab daripada mana awak ambil objektif kumpulan tu? Okey, objektif tu daripada masalah kajian dan 80% tu kita dapat daripada hasil daripada mesyuarat dengan pegawai kesihatan daerah. Saya nak tahu 50% tu dari 5% tu daripada data kutipan Bintan. data tu ada lah. Data ada. Sebab kalau kira ni projek ni sebab kita bagi duit ke orang kan. Jumlah susu tu kalau orang tak guna rugi lah. Ya. Kajian awak lebih adalah kajian tu. Kajian awak kata 9,000 tadi tu. 9,000 dibazirkan. 9,000 tu sebab satu bantuan bako tu berharga 200. Katalah 45 bulan kita bagi. Dia targetnya berapa bulan kita target? Biasa dalam masa 6 bulan akan naik lah. Maknanya selepas 6 bulan tu Setelah 6 bulan kita berhenti pemberian bako tu akan menjimatkan kos. Selain daripada susu, dia bagi apa lagi? Susu saja. Dalam bantuan bako tu ada gandum, ada minyak, ada telur Semua sekali lah maksudnya. dan termasuk susu lah. Maknanya semua yang ada dalam bako tu Kita bagi kepada ada dalam projek ni. Ada juga bu. Maksudnya saya dalam projek ni kita tekankan kepada susu tepung. susu tepung Ya. saja. Mana tepung gandum dia bagi tu untuk Tepung gandum tu kita buatkan pelbagaikan menu yang kita bagi resepi tu, jadi boleh digunakan jugalah dalam menu tu. maknanya Dan susu tu kita masukkan dalam menu-menu, contohnya macam kita buat lemper manis. Macam sebelum ni susu vanila dia setengah budak tu dia tak suka, jadi kita create, kita bagi perisai coklat yang kita ubah sendirilah. Ya. Okey, terima kasih. Tanya kepada Mas Q. Nak tanya soalan. Apa masalah awak ni? Masalah sekarang ni penggunaan susu tepung penuh kering tidak digunakan Masalah awak ni ibu ke anak? untuk anak. Awak anak mendapat awak KZN. dengan warna-warni tu ibu ke anak? Minum awak ibu ke anak? Sebab sekarang ni untuk dalam buat susu, jadi ibu ni dia tak dia buat susu tak pandai nak create. Siapa yang tak nak buat dari ibu ke anak? Anak. Apa tu? Anak betul. Ha. Tapi resepi yang menarik ni, ibu pun bila tengok resepi, buku resepi ni menarik, kena buat untuk anak dia. Jadi anak wadik. Tak, ibu yang anak ibu yang, jadi bila ibu tengok buku resepi menarik, dia pun semangat nak buat untuk anak dia. Penyediaan kreativiti ibu. Kenapa masalah nak buku susu tak menarik kau? Kau berat tak naik? Berat tak naik. Berat tak naik. Masalah awak ni. Bukan main buku tak menarik. Bukan dosa susu tepung. Berat tak naik sebab dia tak minum susu tu. Dia So, tak minum susu tu sebab dia tak minat dengan perisa susu tu. Jadi kita pelbagaikan, kita buat inovasi lah. Buku resepi untuk menarik minat kita. Okey. Pelbagaikan perisa. Apa nak rayaknya tajuk tak betul. Nak rayak tajuk awak tu kurang tepat. Tajuknya sebenarnya ialah berat badan bayi KZM tidak naik. Itu masalahnya. Punca tak naiknya ni termasuklah susu tepung tak menarik. Jadi isu awak tu lekas mula. Tajuk tak tepat. Saya tak kata tak betul, tak tepat. Masalah bilik comel. Masalah negara Malaysia. Nah, duit habis berjuta habis. Tapi awak kalau awak malam ni memang bagus. Awak boleh ambil sekobah dulu ngamuk di negara semua boleh ambil situ. Tapi ceritanya tajuk kurang tepat. Okey. Tajuk bagus, kurang tepat. Masalahnya berat badan tak naik. Tu core je. Bagaimana nak naikkan? Buat aktiviti menu semua penggunaan susu jadi awal. Itu cara nak menyelesaikan masalah. Kan? How?
What? Apa masalahnya? Berat badan tak naik. Di mana berlaku? Klinik Pasemah. Kenapa berlaku? Mengapa berat badan ini berlaku? Mengapa berat badan tak naik ini berlaku? Tidak menggunakan susu. Itu dia. Bagaimana masalah ini boleh berlaku? Ibu tidak guna sepenuhnya kandungan dalam bakul makanan itu. Tak? Cerita dia. Pura orang itu. Saya bukan marah, saya sungguh. Jadi cara dia. Okey. So balik ni topak semula, tukar tajuk. Okey. Alright. Terima kasih.